Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia semasa 3 bersama saya Faiz Syahirah Nizam. Penglibatan generasi muda dalam pilihan raya umum ke-15 dilihat platform yang baik dalam meletakkan kepimpinan muda pada masa hadapan. Pandangan ini disuarakan pensyarah pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arsyad. Jelasnya, ini merupakan kali pertama negara melaksanakan PRU 15 yang melibatkan pengundi muda, sekaligus ia dapat memberi implikasi yang besar dalam menentukan hala tuju negara. Namun tidak dinafikan pelbagai usaha perlu dipergiatkan lagi demi memastikan kematangan pengundi muda ini sebelum sama-sama terlibat dalam agenda demokrasi negara. Mengikut statistik, jumlah pemilih di Malaysia adalah 21.1 juta orang. Daripada jumlah itu, 5.4% adalah pemilih yang berusia antara 18 hingga 20 tahun. Beliau menyatakannya ketika menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka berjalan seperti biasa tanpa sebarang perubahan di bawah kerajaan pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali biarpun pembubaran Parlimen diumum semalam. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari berkata ini kerana pembubaran itu hanya melibatkan pengundian bagi 6 kerusi Parlimen pada PRU ke-15. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas bersiaran di Melaka FM. Sebuah ban berhampiran Pekan Tanjung Karang, Selangor pecah ketika kerja-kerja menaik taraf benting berkenaan dijalankan menyebabkan berlaku limpahan di kawasan berdekatan. Pengarah Bomba Selangor, Nur Azam Khamis berkata setakat ini kesemua kawasan telah surut dan dalam keadaan terkawal. Anggaran ketinggian paras air ketika kejadian kira-kira 3 kaki. Selain keadaan terkawal, tiada pusat pemindahan dibuka. Pemantauan dijalankan dari semasa ke semasa bagi persediaan fenomena air pasang besar yang akan berlaku pada 6 petang ini. Jabatan Pengaliran dan Saliran Selangor sedang dalam pembaikan ban dan diusahakan siap sebelum air pasang berlaku. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Demikian perumpamaan kejayaan Dineswaran Jayakumar 23 tahun yang dipilih menyertai pertandingan berprestij bertaraf dunia, pertandingan kemahiran dunia WSC 2022 edisi khas di Lucerne, Switzerland minggu depan. Dineswaran, pelajar Diploma Pengurusan Hotel dari Langkawi Tourism Academy, Elias College Community Langkawi LTA akan bertanding dalam kategori pengurusan restoran. Anak pemandu lori dari Rawang Selangor itu pernah dianugerahkan pingat emas World Skills Malaysia Belia dalam bidang perkhidmatan restoran pada Majlis Anugerah Tangan Emas Piala Perdana Menteri. Pada 2019, Dineswaran pernah mengikuti sijil perkhidmatan makanan dan minuman dan merangkul anugerah The Shining Stars of 2021, anugerah pelajar cemerlang 2021 dari LTA. Sektor elektrik dan elektronik ENE akan menjadi antara penerima manfaat perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Untuk itu, Persatuan Industri Semikonduktor Malaysia MSIA serta sektor ENE akan bekerjasama rapat dengan kerajaan untuk memudahkan pemahaman mengenai CPTPP. Presidennya Datuk Seri Wong Siew Hai berkata ini termasuk penglibatan pihak berkepentingan dan sesi jangkauan dengan syarikat ENE, terutama penggiat perusahaan kecil dan sederhana ENE bagi meraih manfaat maksimum yang ditawarkan CPTPP. Menurut Dapatan Analisis Kos Faedah terhadap potensi impak CPTPP mengenai ekonomi Malaysia dan sektor ekonomi utama terbitan MITI, pembuatan ENE jadi sektor ekonomi yang bergantung kepada perdagangan. Pada masa sama mempunyai hubungan kukuh dengan rantaian nilai global. Saudara, laporan itu mengakhiri semasa 3. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.